Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil tuan-tuan imam Masjid Tuanku Mizan, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat mengambil masa peluang yang ada ini untuk sedikit peringatan ataupun tazkirah min babi al-muhasabah wa tazkir, untuk menyemak balik keadaan kita dan memperingatkan kita yang sentiasa dalam keadaan lalai ataupun alpa, di mana perbincangan yang saya akan sebut di sini di bawah tajuk wa ma ubarri'u nafsi. Jangan sekali-kali kita rasa kita sudah sempurna. Manusia kalau dia rasa dia dah sempurna, maka dia akan jadi orang yang kurang. Demikianlah hidup kita ni. Kalau kita rasa kita belum sempurna, bermakna kita akan rajin pergi belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa semua yang kita nak, kita dah tahu belaka dah, kita dah faham dah, buat apa aku nak mengaji lagi ya? Maka ketika itu kita akan jadi manusia duduk di bawah satu kategori dalam sifat-sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah sifat al-ujub. Sifatul ujub ataupun sifat rasa bangga dengan diri sendiri. Kita rasa kita dah molek, kita rasa kita sudah sempurna. Di dalam Al-Quranul Karim surah Fatir ayat 8, Allah SWT telah peringatkan kepada kita, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Apakah mereka yang diperhiaskan keburukan amalannya, fara'ahu hasanah, maka dia tengok nampak elok. Sebenarnya benda itu buruk di sisi Allah Azza wa Jalla, ataupun bila kita nilai dia dengan neraca nilaian syarak. Tapi kalau kita tengok dengan mata kita, kita rasa tak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau ada orang mari nasihat dengan kita marah pula. Kita kata apa masalah? Apa problemnya? Apa? Jadi orang yang beri nasihat kena marah, nasihat yang diberi tidak diterima, dan kita masih lagi meneruskan perkara yang tidak baik. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Taala akan sesatkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Taala beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita para jemaah sekalian, orang yang sentiasa menghisap dirinya, siapa dia menghitung kedudukan dirinya pada hari ini, dia akan mendapat kemenangan ataupun kebertuahan besok hari. Dan sesiapa yang lupa, lalai untuk nak menghitung, menyemak balik jiwa dan diri kita, maka dia akan kecewa di akhir nanti. Siapa dia sentiasa melihat ke arah mana kita nak pergi dan apakah akhir kesudahan, insya-Allah kita akan selamat. Sebab orang yang tilik kepada dirinya sendiri, dia akan tengok apakah kita sekarang ini berada dalam keadaan baik, apakah kita ada dalam keadaan tenang ataupun tidak. Maka itulah apabila seorang tidak lagi menilai dirinya dengan keadaan yang seperti yang tersebut itu, maka dia akan duduk dalam keadaan yang tidak selamat. Para jemaah sekalian, cuba kita lihat contoh-contoh bagaimana para ulama yang terdahulu mereka akan menyalahkan diri sendiri, mereka tidak mencari kesalahan orang lain.
Berbeza sangat dengan kita hari ini. Kita suka mencari kesalahan orang, tapi kita tidak menyalahkan kita. Apa saja tak kena, orang lain yang bersalah, bukan kita yang buat. Dalam ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18, Allah sebut wabil ashari hum yastaghfirun. Tanda ayat-ayat ini nanti malam boleh balik tadabbur ayat, kita balik tengok teliti pada ayat. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur, mana dah hampir nak subuh, mereka beristighfar. Siapa mereka tu? Orang yang baru bangun tergesa-gesa macam kita hari ni. Dah 3 tempat kita letak jam penggerak, 5.30 tutup, 5.45 tutup lagi, dah pukul 6 dah baru tergesa-gesa bangun, takut terlepas miss witir. Kata di Syekh Al-Qushairi rahimahullah, mereka itu ahlu tahajud. Mereka itu orang-orang yang sedang bertahajud. Maknanya akhir malam mereka bangun tahajud sampai waktu sahur, dah penghujung malam, yastaghfirun, mereka berhenti beristighfar, bimbang, cemas, takut amalan yang mereka buat tadi tidak ikhlas, tahajud yang mereka lakukan itu ada kekurangan, maka mereka beristighfar, menangis, memohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Itu mereka. Jadi ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa inilah sikap orang yang duduk dalam keadaan rasa dirinya tidak selesa. Bila kita rasa tak selesa, maka kita sentiasa berdoa, bermunajat, meminta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla agar Allah beri kepada kita taufik dan hidayah supaya dapat kita meneruskan perjalanan hidup kita ini, jalan yang diradi oleh Allah Azza wa Jalla sampai ke penghujungnya. Dalam kemudian ayat yang kedua, surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang telah melakukan amal-amal tetapi hati mereka gemetar, hati mereka takut pada Allah Azza wa Jalla. Bila baca ayat Quran ini, ibu kita Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa an jami'is sahabah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, orang yang buat amal tapi hati dia menggetar, hatinya cemas, takut, itu siapa ya Rasulullah? Adakah mereka itu peminum arak? Adakah mereka itu ahli zina? Adakah mereka itu orang yang buat maksiat? Nabi jawab, la ya ibnatus Siddiq. Nabi kata, bukan wahai anak Abu Bakar. Mereka itu ialah orang yang melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka banyak beribadat, mereka banyak baca Quran, mereka banyak melakukan amal soleh, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka masih lagi gemetar, bimbang, takut amal yang dilakukan itu tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Al-Qushairi dalam tafsir ayat ini, dia kata apa? Yukhlisuna fi ta'ah, mereka ini ikhlas dalam ketaatan, tetapi masih lagi rasa cemas, masih lagi rasa takut, bimbang, takut-takut nanti tidak sempurna apa yang kita buat. Berdasarkan kepada ini, para jemaah sekalian, doa yang Nabi sentiasa baca dan kita juga baca, doa ini sudah ingat. Kalau saya sebut semuanya ingat, insya-Allah. Kalau tak ingat pun, bukan tak ingat doa, tak ingat nak berdoa, itu kemungkinan. Doa ingat, tapi nak berdoa wallahu alam, iaitulah doa yang masyhur, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membawa balik ke hati, tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Bila banyak sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ni, sahabat pergi tanya, ya Rasulullah, lima, kenapa kami tengok Rasulullah banyak baca doa ni?
Maka Nabi memberi sebab. Nabi kata inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa yasha, dia boleh tukar bila-bila masa. Pagi baik, petang jadi tak baik, boleh berlaku. Maka supaya tidak berlaku pertukaran daripada baik kepada buruk, maka Nabi kita ajar doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepada Engkau. Seorang yang bernama Mutarrif bin Abdullah dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhuma, mereka ini dua orang yang sudah sampai kepada darajah zuhud, darajah wara. Orang yang zuhud, orang yang wara. Zaman kita ini kalau sebut orang zuhud, kita duk tengok macam-macam dah. Tengok baju dia tak bergosok, tu zuhud tu. Tengok kereta tak basuh, ustaz ni zuhud ni. Dia tak tahu ustaz tu sibuk ataupun kelang kabut banyak kerja kan. Zuhud di sini maksud dia apa? Orang yang tak tengok lagi kepada dunia ini. Dunia ini kecil bagi dia. Dunia tidak terikat dengan hati. Jadi dua orang ini, Bakar Al-Muzani dengan Mutarrif bin Abdullah, bertemu di Arafah. Mereka berjumpa di Arafah pada musim haji. Mutarrif ni berdoa, Allahumma la taruddahum min ajli, ya Allah janganlah engkau tolak ibadat orang yang ada di Arafah ni kerana adanya Mutarrif di sini. Maknanya mengatakan dia ni mari dengan dosa yang banyak, jangan sebab dosa dia itu doa orang lain pun terhalang. Kata Bakar Al-Muzani, ma asyrafahu min maqam, betapa mulianya keadaan hari ini, hari Arafah, laula anni fihim, kalaulah saya tidak ada bersama dengan rombongan ini. Apa yang kita nampak dalam ini sifat tawadhu. Dua orang ulama yang besar, ahli zuhdi wal wara' ini masing-masing menolak kesalahan itu kepada diri dia. Ada yang mengatakan kalaulah pada hari Arafah ini, hari yang sangat besar ini, terdengar suara yang mengatakan bahawa semua orang di Arafah ini diampunkan kecuali seorang, maka kata ulama, sayalah orang itu. Jadi kita kena belajar ilmu tentang zuhud, tentang wara', tentang rasa cemas apabila berada dalam keadaan ini. Kata di Syekh Ibrahim At-Taimi, dia kata, ma taqulu ya faqih fi kaza. Orang mari tanya dia, tuan Syekh, orang alim, orang yang faqih, apakah pandangan tuan tentang masalah sekalian? Ibrahim At-Taimi ni masyhur, alim besar. Dia kata apa? Inna zamanan sirtu fi ana faqihan la zaman su. Pada masa Ibrahim At-Taimi ni sudah naik derajat faqih, maka zaman tu zaman tak baik lagi dah. Dia tak mengaku. Allahu Akbar. Kita hari ni kalau tak sebut jawatan yang kita ada dah, ustaz ke, doktor ke, profesor, tak apa-apa nak semangat ceramah. Ini masalah. Ibrahim Taimi orang panggil faqih. Dia kata kalaulah zaman ni Ibrahim Taimi dah taraf faqih, zaman ni sudah kira zaman su, zaman tak baik. Allahu Akbar. Al-Hasan Al-Basri ini masyhur. Kita cuba tengok bagaimana golongan salafus salih mencerita diri masing-masing. Hasan Basri kata, laisa li amsalin nawafil, sepatutnya orang macam kita ni tak ada solat sunat. Innaman nawafil liman kamulat tara'iduhu, orang solat sunat ni orang dah sempurna solat fardu dia. Bukan makna dia larang solat sunat, ini bahasa kiasan. Maknanya kita ni solat fardu pun banyak lagi bermasalah. Jadi menunjukkan bahawa mereka masih lagi tidak mengaku kesempurnaan ibadat dia. Allahu Akbar. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yu'atibu nafsah, dia duduk cerita nafsu dia. Dia kata, ya Fudail, kunta fi syababika fasiqan. Fudail, waktu mudamu lara, banyak main-main. Summa sirta fi kuhulatika mura'iyan, mudah tua ni dalam ibadat pula banyak riak. Allahu Akbar. Kata Fudail, wallahi lal fisq ahwan min riya, tak baik zaman muda tu lebih baik daripada riak waktu kita tua. Sebab apa? Mungkin waktu dia tak baik dulu, dia buat ibadat tapi tak ada riak. Sebab dia tahu dia orang tak baik, buat ibadat je lah. Ini menyentuh perasaan kita para jemaah sekalian. Kita duk rasa kita ni baik,
kita duk rasa kita ni hebat, maka kita buat ibadat nak tunjuk kepada orang, maka disitulah satu benda yang cukup menakutkan kita. Allahu Akbar. Kata di para ulama, kama la yustana minas syauqil inab, sebagaimana pokok duri itu tak akan mengeluarkan buah anggur, demikian juga orang-orang yang tidak baik tidak akan duduk di tempat orang-orang yang saleh yang terpuji. Maka pilihlah jalan mana yang kita nak bawa diri kita ni kepada syurga ataupun kepada neraka, wal iyazubillah. Yang kedua, adalah kita sentiasa mengulang kaji diri kita supaya kita naik taraf yang lebih tinggi. Sebab apa? Hari ini tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, kita nampak di zaman kita hari ini mekanisme untuk bersifat riak itu banyak sangat. Dengan ada alat-alat yang kita boleh tunjuk apa yang kita buat. Hari ini kita solat banyak, hari ini kita baca Quran. Jadi kita berhati-hati dengan perangkat syaitan. Hari ini khatam Quran, tulislah kat Facebook. Hari ini alhamdulillah khatam Quran. Bulan ni kali yang kedua dah ni. Khatam Quran ni kita dengan Allah Azza wa Jalla, bukan nak tunjuk dengan orang. Kalau nak letak dekat Facebook, jemput mari rumah, tak apa. Jemput semua mari kat rumah saya. Kawan-kawan yang kenal ni, ahli-ahli friend kita semua datang. Jadi itu tidak jadi masalah. Tapi nak tunjukkan kita ni kuat beribadat, itu bermasalah. Maka kadang-kadang penyakit ini dia panggil penyakit al-ujub, penyakit yang boleh kita rasa hairan kepada kita sendiri. Macam mana aku boleh kuat ya? Macam mana aku boleh kuat? Maka kita mengatakan tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang kuat. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang-orang lain, yang kita akan tengok nanti dalam beberapa contoh para ulama, bagaimana mereka mengatakan kekuatan telah hilang. Yang ketiga, ibadat hati kita ini adalah ibadat yang sangat menguntungkan. Seorang az-zahid al-wa'iz, orang yang zuhud dan dia juga ahli penasihat, pembimbing, dia suka beri tazkirah pada orang, iaitulah nama dia Yahya bin Muaz. Yahya bin Muaz kata apa? Kan min mustaghfirin mamqut wa sakitin marhum. Berapa ramai orang yang beristighfar tapi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang diam tapi dirahmati oleh Allah. Kita istighfar, kata dia haza istaghfirullah, orang ni istighfar mulutnya astaghfirullah, astaghfirullah, wa qalbuhu fajir, tapi hatinya tak baik. Tengok ada orang kuat selalu istighfar astaghfirullah, astaghfirullah, tapi hati itu nak tunjuk dengan orang, riak, itu masalah. Sama kat kita ini, kadang-kadang kita nak perli orang, kita nak orang panggil tengok, nak mengumpat orang, tapi mengumpat di atas nama istighfar. Tengok Allahu Akbar, astaghfirullah, dia tu buat gini-gini, tengok istighfar, tapi hati berniat nak menjatuhkan kawan. Itu maksud dia. Orang yang istighfar tapi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wasakitin marhum, orang yang diam dirahmati Allah. Dia diam tak kata apa. Tapi jangan siapa tak kata semua. Tengok orang buat maksiat depan dia pun diam juga, sebab orang diam ni selamat. Memang orang diam selamat. Siapa nak marah kita kalau kita diam? Tapi kita tidak selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Mulut yang diberi untuk memberi nasihat tidak memberi nasihat, untuk nak melarang kemungkaran tidak terbuka, maka itu terlebih diam. Jadi kita duduk di atas dasar mana diam kita ini daripada berkata-kata yang tidak ada faedah, atau berkata-kata dengan perkataan yang boleh membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Hari ini banyak sekali lah ruang-ruang untuk kita bercakap, untuk kita berkata-kata dengan perkataan yang cukup menakutkan kita. Kata di Yahya, wahaza sakata wa qalbuhu zakir, orang ini diam tapi hati berzikir, hati duduk fikir, hati duduk berzikir. Subhanallah. Yang ni mulut istighfar tapi hati tu dengki dengan orang. Hak ni diam tapi hati berfikir, berzikir, tafakur Allah. Maka inilah dikata, maka marilah kita para jemaah sekalian sentiasa mengulang kaji.
Jadi bagi orang yang mempunyai sifat yang tak baik tadi, iaitulah sifat yang disebut dengan nama al-ujub, rasa diri kita pelik, rasa diri kita hebat, maka dia telah memberi mudarat yang begitu banyak. Yang pertama sekali, hilang kemanisan ta'an. Kata seorang Zahid Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, man ra'a li nafsi qimah lam yazuk halawatal khidmah. Siapa dia rasa diri dia tengok dari diri dia tu mempunyai nilai yang tinggi, aku ni orang hebat ni, maka dia tidak akan dapat merasai kemanisan berkhidmat, artinya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita buat ibadat tapi tawajuh kita tidak betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadat kita tu ada je benda. Kalau bagi sedekah nak suruh orang tengok, kalau beri nasihat pun nak suruh orang puji-puji kita punya nasihat. Jadi ada saja yang tersangkut di sana sini, masalah-masalah yang berlaku kepada kita. Maka kata seorang ahli tasawuf yang masyhur, yang saya tengok orang Malaysia ni sudah sinonim dengan nama ni, iaitulah Ibnu Athaillah, dengan kitabnya Al-Hikam. Dia kata apa? Man talabta iwadan amman, mata talabta iwadan amman an amila tulibta biwujudi sidqi fih an amalin. Mata talabta iwadan an amalin, bila kamu minta ganti, pampasan, bayaran daripada amalan yang kamu buat, tulibta biwujudi sidqi fihi, nasai engkau akan dituntut, diminta supaya tunjukkan benar apa yang kamu buat itu, apa yang kamu buat. Mana kita kata kita ni lillahi ta'ala, kita bantu orang lillahi ta'ala, kita sedekah lillahi ta'ala, kita tulis lagi dekat sampul kita tu lillahi ta'ala, tapi nak suruh orang puji, nak suruh surat khabar lapor, jadi nak itu nak ini. Maka kata dia Syekh, kamu tunjukkanlah di manakah bukti keikhlasan yang kamu buat itu. Maka ini perlu kita kena ingat. Sehingga kan dalam ayat Quran yang kita baca pada waktu pagi, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, tengok pagi Jumaat ini baca, kami beri kamu makan kerana Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tak minta balasan dan tak minta terima kasih. Ulama tafsir kata apa tuan-tuan dalam ayat ini? Kata ulama tafsir, siapa dia beri makan kepada orang, kemudian dia minta supaya orang itu berdoa untuk dia, maka dia telah minta bayaran. Telah minta bayaran. Habis saya pagi buat jamuan, takkan tak suruh ustaz berdoa sikit, itu dikira minta bayaran. Sebab mengikut dalam sunnahnya, orang yang makan itu sendiri berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang murah kepada tuan rumah ni, berikanlah berkat dalam hidup dia, sembuhkanlah penyakit kalau ada, murahkanlah rezeki. Kita sendiri, tak payah tuan rumah minta. Itu dia panggil orang yang bersyukur di atas pemberian yang orang beri. Tapi kalau kita beri, kita minta, bermakna kita minta balasan. Itu dalam ulama tafsir ketika menafsirkan ayat kami beri makan tu la jazaan wala syukura, tak minta balasan. Maksud dia kata paling minima darjatnya kita minta supaya dia berdoa. Itu pun sudah kira. Kalau suruh basuh pinggan, suruh angkat mangkuk, suruh angkat dapur, lagilah minta bayaran tak? Nah, itu dia panggil gotong royong. Baik. Allahu akbar. Jadi apa-apa dakwaan yang kita dakwa, kita kata kita ni ikhlas, kita ni sudah banyak beribadat, kita sudah itu ini, para jemaah kita kena ingat bahawa itu semua itu perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan kepada benarnya apa yang kita kata. Yang kedua bahayanya, apabila kita ni rasa sempurna dan kita suka perli orang lain. Kata seorang ulama nama dia Al-Hasanul Basri. Al-Hasan Al-Basri masyhur, seorang ulama faqih, tabi'i dan juga ahli zuhud. Kunna nutahaddasu anna man ghayyara akhahu bi dzambin. Kunna nutahaddas. Kami pernah diceritakan siapa-siapa yang memperli kepada saudara dia yang berdosa, qad taban minhu, dia telah taubat. Orang itu berdosa waktu dia muda tetapi dah taubat.
Kita pun tengok dia duduk masjid, warak tu. Tak ingat ke dulu awak lah duduk dekat tu dekat ni, kita dah sebut tempat-tempat maksiat yang dia buat dulu. Kata dikata ibtalahu Allahu azza wa jalla bihi, nascaya orang itu akan diuji oleh Allah Taala dengan perbuatan yang sama. Ini bahaya. Artinya kalau kita perli orang dengan dosa yang dia dah taubat, dibimbangi, nanti kita juga akan terjebak dengan dosa yang sama. Wal-iyazubillah. Itu kata Hasan. Seorang lagi faqihul ummah, seorang faqih di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu bernama Abdullah bin Mas'ud. Tanda tuan-tuan, nama dia Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Lau sakhartu min kalbin, kalau aku perli kepada anjing, kita tengok anjing, kita perli dengan dia, la khasyitu an akuna kalban, aku bimbang nanti aku jadi perangai macam anjing. Ini kata-kata Ibnu Mas'ud menceritakan bahawa bahayanya. Maka habis apa kita nak buat? Apa tindakan apa yang boleh kita? Yang bolehnya tak usah duduk perli orang, tak usah duduk tunjuk kita baik, tak usah duduk tunjuk kita ni hebat. Cukuplah. Dia kata masalah lah sekarang ni ustaz, takkanlah duduk dalam grup semua orang hantar gambar perli, gambar itu, gambar ini, kita tak share juga. Kita pun nak tumpang sama, ambil dosa sekali dengan kawan-kawan. Itu masalah kita. Kalau kita duduk dalam mana-mana kumpulan yang kita nampak mereka ini dalam grup ini hanya duduk perli orang saja, duduk main-main dengan orang, ambil gambar orang, potong kepala sana, tukar sini, maka keluarkan diri kita daripada tempat tersebut, kerana dia itu lubuk maksiat yang berlaku di alam maya. Berlaku tengah malam, berlaku dalam masjid, tengah duduk masjid sambil-sambil dengar kuliah, dengar khutbah pun masih lagi sempat lagi duduk forward sana sini, maka ini satu benda yang cukup dahsyat. Tengok bagaimana nasihat para ulama. Maka orang yang rasa dirinya sempurna, bahayanya lama kelamaan dia akan pergi kepada dia akan sebati dengan satu sifat lagi, dia panggil sifat ar-riya, di mana sifat riya ini sifat yang akan menghilangkan pahala ibadat kita. Jadi riya akan menghilangkan pahala ibadat, mengungkit pemberian akan menghilangkan pahala yang kita buat beberapa tahun yang lepas. Jadi riya ni dia akan hilang masa tu. Masa kita buat ibadat tu kita tunjuk pada orang, maka dia tak ada pahala. Allahu akbar. Jadi penyakit riya ni cukup dahsyat. Allahu akbar. Kata di Abdah bin Abi Lubabah, dia kata apa? Aqrabun nasi minar riya aminuhum lah. Orang yang paling dekat dengan sifat riya, orang yang dia rasa dia aman daripada sifat tersebut. Nah, fala ya'manu makrallah. Siapa dia rasa aman daripada perancangan Allah Azza wa Jalla itu, maka orang ini dalam keadaan yang bahaya. Jadi jangan kita suka. Maka satu peristiwa, orang pergi tanya Tuan Guru Daud At-Ta'i. Tuan Syekh Daud At-Ta'i ini seorang masyhur. Dia kata, Syekh, kalau ada orang ni berani nak pergi larang benda mungkar, macam mana keadaan dia? Kata Syekh, akhafu alaihi saut, aku bimbang nanti dia kena pukul. Nak larang benda mungkar ni bahaya. Oi, dia kata innahu yaqwa, dia kuat Syekh, tak takut dia. Dia ni karate pandai, gusti pun dia pandai, apa takut. Qal akhafu alaihi saif, mungkin dia ditembak ataupun dikena pedang zaman dulu, kena tembak, kena panah. Qal innahu yaqwa, dia kuat, dia pandai, tak ada. Kata di Tuan Syekh Daud, akhafu alaihi ad-dafin, yang aku bimbang dia akan ditimpa penyakit yang tersembunyi, iaitulah al-ujub, penyakit bangga diri. Kita ingatlah dalam Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Riyadhus Salihin kan, 3 orang dalam bab ikhlas, 3 orang yang dipanggil pada hari kiamat nanti: orang yang baca Quran, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad. Panggil baca Quran, mau apa baca Quran kuat-kuat? Oh, dia kata kerana nak baca kitab Allah. Allah kata kazabt, dusta, kamu baca kerana nak suruh orang puji kamu ni ahli qari yang masyhur. Na'udzubillah. Panggil orang sedekah pula, kenapa mau sedekah banyak? Saja nak infak fisabilillah. Dia kata kazabta, bohong, mu sedekah kerana nak tunjuk pada orang. Mari yang ketiga, kenapa kamu berjihad? Dia kata nak menegakkan kalimah Allah. Dia kata kazabta, bohong kamu, mu nak tunjuk mu berani. Jadi ayat hadis ini, peristiwa-peristiwa seperti ini
mencuit hati kita supaya sentiasa sedar apa yang kita buat, jangan terjebak dengan riak, nak tunjuk-tunjuk pada orang. Apa yang dah kita buat, jangan pula kita terasa itulah yang sempurna, orang lain tak. Maka perhatian itu sangat besar. Dan sebagaimana disebut tadi, penyakit ujub lama-lama dia akan pergi kepada riya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada sifat takabur, wal iyaz billah. Maka takabur ini satu benda yang cukup dahsyat, iaitulah yang telah didefinisikan. Takabur apabila kita tengok orang lain itu tak kurang, itu dia panggil takabur, kita memperli orang lain. Tapi al-ujub ni kita seorang ya, kita dia panggil syok sendiri je. Tapi takabur lah dia jatuhkan orang lain. Allahu Akbar. Ini sifat yang tidak baik. Jadi bagaimana kesimpulan daripada apa yang kita bincang di sini, bagaimana cara untuk kita hilangkan sifat-sifat yang tak baik dalam diri kita yang cukup bahaya ini. Kata Ibn Sam'un, semua penyakit yang diketahui, semua penyakit yang diketahui ubatnya, maka itu penyakit itu simple, mudah. Tapi kalau penyakit yang tak tahu ubat, itu yang bahaya. Macam kita hari ni ada ubat, Masya Allah, pergi hospital dapat Panadol, balik tidur, kira sesal lah tu. Nah, sedar daripada tidur, mungkin kepala sakit, kepala dah hilang. Tapi ada penyakit yang tak tahu apa penyakit. Habis hospital, habis ahli-ahli ruqyah dah kita pergi jampi, tak tahu juga. Itu berat. Jadi ubat penyakit ini, penyakit suka bangga diri ini, suka rasa sempurna ini, yang pertama sekali kita tengok kepada kedudukan orang-orang ahli-ahli ibadat di zaman dulu. Contohnya seorang ulama, tuan-tuan nama dia Abu Ishaq As-Sabi'i, Syekh Al-Kufah, seorang ulama besar di negeri Kufah di Iraq. Orang alim dan muhaddis. Bila umur dia telah sampai 95 tahun. Tanda umur 95 tahun. Kita hari ni umur 50 dah bangga dah. Saya dah tua dah, tak larat dah, nak solat pun atas kerusi dah duduk kan. Abu Ishaq As-Sabi'i, dia kata apa? Umur dia 95 tahun, dia mengeluh, dia kata zahabatis salatu minni wa dha'ufa. Solat dah hilang dah daripada aku ni. Solat yang sempurna bagi dia dah lemah dah aku ni, tulang-tulang aku tak kuat lagi. Orang tanya dia, apa maksudnya Syekh? Mana dia nak solat tak kuat dah, nak bangun solat tu kena orang angkat bangun. Jadi apa jadi? Dia kata, saya sekarang ni al-yawm aqumu fi shalah, saya hanya mampu sekarang waktu umur 95 tahun, saya hanya mampu dalam solat saya baca Al-Baqarah dengan Ali Imran, itu je. Mengeluh, tak kuat solat, baca Al-Baqarah 2 juzuk setengah, campur dengan Ali Imran 1 juzuk lebih. La haula wala quwata illa billah. Kita ni kalau mari tarawih, imam baca setengah juzuk, panjang panjang. Allahu Akbar. Kata di ulama lain pula, Talq bin Habib, dia kata, inni la uhibbu, aku ni suka sangat kalau aku bangun berdiri solat, hatta tashtaqi zahri, sehingga belakang aku ni rasa berat. Maka dia bangun, dia mula baca Quran sehingga sampai kepada suratul Hijri, barulah dia rukuk. Berapa juzuk Quran dia sudah baca. Wa kana rahimahullah ta'ala, dia ni juga bila nak keluar pergi ibadat, nak pergi solat, dia akan sedekah di tengah jalan tu. Pasal apa? Dia baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Bila kamu nak munajat daripada Rasul, maka kamu sedekah dulu. Jadi ambil ayat ini. Ayat ini tidak syarat, tapi itu pengamalan yang diambil. Allahu Akbar. Jadi inilah di antara kemudian kita tengok tawaduk orang-orang yang terdahulu. Apa dia tawaduk dia? Kalau kita tengok kanak-kanak, jangan duk peli kanak-kanak ni apa ni. Lah, kita kata orang ni, budak ni baik sebab dia belum pernah lagi derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang tua ni banyak derhaka. Bila kita tengok orang tua, kita kata orang tua ni dah lama sembah Allah Ta'ala, belum daripada aku berpuluh tahun.
Bila kita tengok orang alim, kita kata orang ni Masya Allah Tabarakallah, dia telah berjuang menyampaikan ilmu sampai aku boleh solat, boleh baca Quran dengan sebab dia. Bila kita tengok orang jahil, kita kata Masya Allah, dia ni derhaka kepada Tuhan dengan sebab dia jahil. Tapi kita derhaka kepada Tuhan, kita dah tahu benda tu haram. Ini berat. Maka ini dipanggil ilmu motivasi tentang supaya kita tidak bangga diri. Kata di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya'khudhu biyadis sabi, dia pegang tangan kanak-kanak. Dia tengok budak, dia pegang. Ini sahabat-sahabat yang besar menghormati budak-budak. Dia kata apa? Hei anak, ud'uli, doakan untuk saya. Fa innaka lan tuznib ba'du, kamu belum ada dosa lagi. Jadi doa orang tak berdosa ni dimakbulkan. Kita mana suruh budak-budak doa kita tak? Kita nak doa pun kita halau dia pada situ lagi. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ajar kepada kita satu motivasi yang untuk kita belajar. Dia kata apa? Dia ni selalu pergi ziarah Imam Ahmad. Dia ni guru pada Imam Ahmad, tapi dia ziarah Imam. Jadi orang pun kata, Syekh, tak layak tuan guru pergi ziarah murid. Imam Syafi'i kata apa? Qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu. Orang kata Ahmad pergi ziarahmu, mu pergi ziarah dia. Qultu al-fadailu la tughadiru manzilahu. Kelebihan semuanya duduk dekat dia belaka. In zarani fa bi fadlihi. Kalau dia ziarah aku, maka dengan kelebihan dia. Au zurtuhu fa li fadlihi, ataupun aku ziarah dia kerana kelebihan dia. Fal fadlu fil halaini lahu, maka itu dua-dua kelebihan tu bagi dia belaka. Yang terakhir, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tu'jabu bi amali amilin, jangan sekali-kali kita rasa pelik, ajaib dengan amalan orang yang melakukannya, hatta taru bima yuhtamu lahu, sehingga kita lihat apakah akhir hidup dia. Banyak sekali lah kata-kata daripada para ulama. Dia kata kalau kita nak buat ikutan, kita ikutlah orang yang telah mati. Fa innal ahya la ta'manu alil fitnah, orang yang hidup kita tidak aman lagi daripada fitnah. Jadi kita ikutlah umat-umat yang terdahulu di kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, ulama-ulama yang zuhud, sebagai contoh yang kita boleh buat, ataupun istilah hari ini idola yang boleh kita belajar. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhil ahadun minkum amaluhu al-jannah, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang boleh masuk syurga dengan sebab amalannya semata-mata. Sahabat-sahabat pergi tanya, qalu wala anta ya Rasulullah, tuan sendiri tak boleh masuk syurga? Kata Nabi, wala ana, walaupun saya sendiri, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali dengan limpah kurnia Allah Ta'ala daripadanya, dan segala limpah kurnia Allah Ta'ala itu kita masuk syurga. Maka para jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana hadis yang sahih. Nabi kata orang tu bukan boleh masuk syurga semata-mata dengan ibadat dia, dengan amalan semata-mata. Jangan salah tafsir, kalau gitu tak payah buat ibadat, pakai tunggu syurga selalu. La. Ibadat itu menunjukkan kita patuh pada Allah Azza wa Jalla. Ibadat itu menunjukkan kepada ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan menunjukkan kehebatan kita. Kita kena bezakan di antara taat, patuh, nak menunjuk kita. Yang kita boleh berkira dengan manusia je, saya dah buat ni, bayar gaji aku. La, dengan Allah Azza wa Jalla itu limpah kurnia. Maka Nabi SAW mengatakan, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sama-samalah kita mencari rahmat Allah Ta'ala, sentiasa berada dalam majlis ilmu, sentiasa muhasabatun nafsi, sentiasa berada di rumah Allah, berada di tempat-tempat yang Allah nak tengok kita ada situ. Pergi ziarah orang sakit, pergi solat jenazah, pergi bantu orang susah, maka itu di antara tempat yang Allah nak tengok kita ada. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini memberi kepada kita peringatan bahawa dunia ini berjalan, kita tidak tahu, al-a'maru biadillah, umur kita ini di bawah kuasa Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah, dan Allah selamatkan kita daripada segala fitnah hidupan dan fitnah kematian. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.